إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم اجعلنا من علماء العاملين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين آمين أما بعد. Marilah sama-sama kita melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dengan kehendaknya serta qada dan qadar takdir Allah yang telah Allah tentukan sejak azalilah kita dapat bersama-sama pada malam ni tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita berharap dengan hati, dengan perasaan yang sentiasa ada sifat rojak dan khauf kepada Allah nah. Jadi sentiasa kita letakkan pengharapan kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah kekalkan, istiqamahkan kita dalam kebaikan sehinggalah kita dapat bertemu dengan Allah dalam keadaan mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah tuan-tuan ya. Baik, jadi kita sambung pengajian tasawuf kita, pengajian tauhid kita pada malam ni tuan-tuan ya. Kita menyambung pada muka surat 75 nah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ada satu perkara yang saya nak sebut, saya terlintas sebelum saya terlupa nah. Tuan-tuan, saya pun tak ingat saya dah sebut dengan tuan-tuan ke belum, tapi saya duk tengok tadi masih ada yang buat, jadi saya teringat semula nah. Dalam bab sembahyang ni tuan-tuan ya, bila kita sebagai makmum, kita kena ingat nah, tak boleh kita sujud lama. Pada sujud yang terakhir lebih lama daripada imam untuk kita berdoa nah. Ingat hukum tu tuan-tuan ya. Jadi sujud yang terakhir memang disuruh oleh Nabi untuk banyak berdoa. Ada dua hadis Nabi kat situ. Satu hadis Nabi kata fa'akthirud doa, perbanyakkanlah doa tuan-tuan nak. Satu hadis yang lain Nabi kata fajtahidu fid doa. Nabi kata hendaklah kamu berusaha bersungguh-sungguh untuk banyakkan doa. Yang itu arahan Nabi tu adalah untuk kita sembahyang seorang tuan-tuan ya. Sembahyang sunat tak apalah, qabliyah ke ba'diyah ke tuan-tuan nak sujud sampai esok pagi pun tak apa tuan-tuan ya. Nak sujud 3-4 jam pun tak apa. Tapi kalau kita sembahyang jemaah tak boleh. Kita kena faham hukum tu nah tuan-tuan ya. Jadi bila kita sujud bersama dengan imam, kita solat berjemaah tuan-tuan, bila mana imam bangun untuk tahiyat akhir, tuan-tuan sebagai makmum wajib kena tahiyat akhir juga. Jadi jangan kita lama-lama berdoa tuan-tuan ya. Hadisnya Nabi menyatakan innama ju'ilal imam liyutamma bih. Itu hadisnya nah. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi tidak boleh menyalahi imam. Jadi kalau imam lah, mungkin imam nak meraihkan makmum, imam sujud yang terakhir setiap sembahyang ni sebab ada makmum nak buat. Jadi kita sebagai imam ni, sebagai imam yang orang kata memahami keadaan makmum yang ada yang nak beramal, kita sujud lama sikit lah. Tapi jangan lama sangat pula. Mungkin kat belakang ni ada nak kencing ke, ada hal ke dan sebagainya kan. Jadi kita sujud lama sikit lah. Dan makmum pula, kalau imam dah meraihkan kita tu, kita tak boleh lama lebih daripada imam. Tak boleh nah. Kalau kita lama juga, imam dah tahiyat akhir, kita duduk sujud juga tuan-tuan, maka hukumnya makruh. Dan kalau dah sampai asyhadu alla ilaha, ni makruh ni tak elok lah. Yang kita sujud tu sunat. Jadi perbuatan sunat dengan makruh tu yang lebih utama makruh. Jadi kita kena tinggalkan sunat kerana perkara tu jadi makruh. Kita duduk sujud tu makruh dah, walaupun kita berdoa tu jadi makruh dah tu. Ya. Jadi kalau imam dah asyhadu, kita tak bangun juga, bangkit juga daripada sujud kita tu, maka batallah sembahyang kita. Tuan-tuan ya. Jadi sia-sia jemaah kita tu. Bila batal sembahyang ni kita tak tahu tak apa nah. Kalau kita tak tahu selama ke hari ni, kita istighfar lah. Mudah-mudahan Allah ampunlah dosa sembahyang kita yang lepas-lepas tu. Bukan setakat tuan-tuan, saya pun sama. Saya dulu pun gitu juga. Kita ingat tak ada hukum, rupa ada hukum dah. Saya dulu memang kalau imam dah bangun, saya doa lama-lama kan. Tapi rupanya tak boleh. Gitu tuan-tuan ya. Perkara ni Ustaz Azhar pun ada jawab.
mufti wilayah persekutuan pun ada jawab. Mufti jawab lagi detail. Dia bagi kitab ni kitab tu, imam ni imam tu, semua dari cukup semua, tak boleh. Lepas ni jangan tuan-tuan ya. Sembahyang hajat sama. Sembahyang hajat biasanya kita banyak hajat nak minta kan. Kita sujud lama lah. Jadi bila imam dah bangun, kita kena bangun. Imam lama sikit lah tuan-tuan ya. Dan kalau kita nak doa lama juga, doa lah sebelum beri salam. Tu boleh lah. Doa sebelum beri salam tu. Sebab sebelum beri salam pun ada riwayat juga Nabi menyebut makbul juga doa kita. Dalam sembahyang kita ni dua tempat yang makbul doa tuan-tuan ya. Pertama sujud terakhir, yang kedua sebelum bagi salam. Sebab tu Nabi ajar sebelum kita bagi salam ni kita berdoa untuk lindung daripada azab kubur dan fitnah dajjal. Sebab tu Nabi ajar doa fitnah dajjal ni, wa min fitnatil masihid dajjal, ialah selepas fil alamin innaka hamidum majid tu kan, baca doa tu dan sebelum bagi salam. Sebab tempat itu tempat yang Allah makbul doa kita lah. Tu boleh doa lama-lama. Dia sebenarnya ialah doa ni dalam sujud ke, sebelum bagi salam ke, dan satu lagi ialah selepas sembahyang tu sendiri. Ada hadis Nabi. Nabi kata doa yang mesti mustajabkan oleh Allah ialah doa yang mengiringi waktu sembahyang. Jadi doa lah tuan-tuan ya. Tak sempat dengan imam tak apa. Kalau tuan-tuan kata alah tak sempat nak doa, tak apa. Ba'diyah maghrib sekarang doa lah lama-lama lah. Dalam sujud tu seorang-seorang tak apa lah. Itu sambung pengajian tauhid itu 75 lah tuan-tuan. Baik, jadi sifat yang terkandung dalam istighna, yakni maha kaya Allah Subhanahu wa taala lah. Jadi tiga perkara ni yang ditambahkan lagi untuk menunjukkan betapa Allah itu benar-benar maha kaya. Apa maksud maha kaya tuan-tuan? Maha kaya ni maknanya Allah ni sedikit pun, sebazar zarrah pun tidak memerlukan kita. Dia dah cukup kaya dah. Tuan-tuan, kita ni tak ada kaya langsung. Tuan-tuan, dalam kita mengaji tauhid, tuan-tuan jangan langsung kita rasa kita ni memiliki apa-apa. Jangan. Tuan-tuan ya. Sebab memang kita ni tak ada milik apa-apa. Kita ni ustaz ke, kita ni hafiz Quran ke, kita ni AJK ke, kita ni apa saja pangkat semua milik Allah. Kita ni miskin. Jadi kita jangan rasa milik apa-apa. Kita ni tak memiliki apa-apa. Yang milik tu semua Allah. Yang ada pada kita ni sekadar laluan je. Allah hantar sekejap untuk pegang atas kita je, tapi hakikatnya bukan kita punya. Gitu tuan-tuan ya. Tapi Allah tak apa. Dia maha kaya sebab memang sungguh-sungguh dia punya. Puasa dia punya, tuan-tuan tak? Rezeki dia punya. Kita bukan kita punya. Kita ni sekadar memegang amanah sahaja. Jadi lagi banyak nikmat, lagi lama esok di hadapan Tuhan. Lagi banyak nikmat, kemungkinan besar lagi besar azab. Na'udzubillah. Tu wali-wali Allah duk takut tu sebab dia tak rasa dia punya. Rezeki Allah punya kan, ilmu dia Allah punya. Semua Allah punya mereka. Jadi esok Allah tanya, kalau tak betul jalannya, neraka. Kalau sombong, neraka. Gitu tuan-tuan ya. Jadi Allah ni maha kaya dan tak berhajat dengan kita. Walau sebadzarrah sekalipun. Kita ni miskin, sentiasa berhajat kepada Allah 24 jam. Bukan setakat pada badan kita ni, bahkan pekerjaan kita, hari-harian kita, semua berhajat pada Allah. Kita nak pergi kerja, nak start kereta tu Allah yang gerakkan, tayar kereta kita Allah yang pusingkan. Maknanya kita ni bukan setakat berhajat untuk tubuh badan kita ni, luaran pun semua kita tak terlepas daripada Allah. Kita ni tak ada milik, bahkan kita ni miskin papa kedana. Tuan-tuan kena belajar, Allah milik segala-galanya. Kita ni maknanya papa kedana sebazar zarrah pun tak ada pada diri kita. Habis tu yang ada ni, ini pinjaman jadi. Amanah jadi tuan-tuan kita. Pertama, Allah maha kaya ni menunjukkan kayanya Allah ni apa? Tuan-tuan, ni untuk kita lah. Tiga perkara ni untuk kita untuk kenal siapa kita, siapa Allah, hakikat diri dan hakikat Allah. Pertama, maha suci Tuhan daripada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Itu menunjukkan Allah maha kaya. Pertama, Allah ni tuan-tuan, dia tak ambil sedikit faedah pun atas segala perbuatan dia dan atas segala hukuman dia. Apa perbuatan dia? Apa maksud perbuatan? Perbuatan ni maksudnya atas segala pekerjaan Tuhan, atas segala ciptaan dia. Apa perbuatan Allah tuan-tuan? Perbuatan Allah ni, kita ni maksudnya melihat, memandang kepada tiga perkara dengan Allah ni tuan-tuan ya.
Bila kita sebut Allah di alam ni, kenyataan Allah maka tiga. Pertama, kita melihat perbuatan dia. Yang kedua, kita melihat sifat dia. Yang ketiga, kita melihat nama dia. Yang ni kita bercara perbuatan dia. Apa perbuatan Allah, tuan-tuan? Allah tak ambil faedah pada ciptaan matahari. Tak. Allah bukan perlukan terang. Tuan-tuan. Allah tak ambil faedah pada kejadian malam. Allah tak perlukan siang malam. Kita lah yang perlu siang malam. Yang tu yang alam. Allah tak berhajat apa-apa tentang kejadian binatang-binatang, haiwan-haiwan. Tak ada. Baik, lagi dalam sikit. Siapa yang buat kita solat, tuan-tuan? Lagi dalam lagi. Allah tak berhajat pun tentang solat yang kita buat. Siapa yang buat kita solat? Perbuatan dia lah. Kita solat maghrib tadi itu perbuatan Allah, tuan-tuan. Sebab kalau Allah tidak merokokkan kita, kita takkan boleh rokok, tuan-tuan. Mana Allah nak rokok? Tak boleh. Kenapa tak boleh rokok? Tuan-tuan. Sebab Allah tak izin rokok. Jadi tuan-tuan yang rasa kita rokok tu dengan kita rokok dengan dia, dengan kehendak dia. Kita ni just nak je, usaha nak buat, tapi yang menyebabkan boleh rokok tu, berlaku rokok tu perbuatan dia. Kita ni maknanya lemah. Kuasa dia, kan? Kita nak baca, nak bismillah, kita nak sebut bis, tapi bila keluar nyata bis tu, itulah kenyataan dia. Bukan kita ada kuasa nak bagi ada keluar suara kita. Benar tak? Kita just nak melihat dia. Tapi yang melihatnya anugerah dia. Kita buka mata nak bagi nampak. Tapi yang bagi nampak tu dia. Jadi dia tak berhajat dengan perbuatan dia pada solat kita. Dia yang buat kita solat. Jadi segala perbuatan yang kita hari ni duk buat ni perbuatan Allah lah hakikatnya. Dan dia tak berhajat. Kan tuan-tuan, maknanya segala zikir kita, solat kita, kejadian langit, bumi, ni menunjukkan Allah Maha Kaya. Jadi dia kaya. Dia tak perlu apa-apa pada kita, tuan-tuan. Bahkan kitalah makhluk dia yang sentiasa berhajat dengan dia untuk melakukan ketaatan kepada dia, tuan-tuan ya. Dia itu tidak berhajat kepada solat kita. Nak berhajat kepada solat kita macam mana, sedangkan solat tu pun anugerah dia. Nak buat apa berhajat dengan perbuatan dia sendiri? Gitu tuan-tuan nak. Jadi perbuatan solat kita, zikir kita ni perbuatan dia atas diri kita. Hakikatnya gitu tuan-tuan kita nak. Sebab tu gini tuan-tuan. Kita ni bila kita nak dekat dengan Allah, nak cari redha dia kan. Bila kita nak ni dan kita mula usaha nak buat, tiba-tiba boleh buat, kena syukur banyak-banyak sebab Allah tolong kita untuk dekat dengan dia. Sebab tanpa dia kita tak boleh sebut nama dia banyak-banyak. Tanpa dia kita tak boleh bangun tahajud malam-malam tu. Maknanya dia yang memang berkehendak kita dekat dengan dia. Jadi kita bersyukur, ya Allah, aku ni hidup atas muka bumi ni, aku tahu bumi ni tempat laluan untuk dapat syurga-Mu. Aku usaha, Engkau tolong aku. Jadi kita rasa rahmatnya Allah tolong kita. Ada orang tuan-tuan berkali-kali jatuh. Nak dekat tak dapat, nak dekat tak dapat. Ada ujian maksiat, Allah tak izin. Kita ni kan mudah datang surau malam-malam kan. Ada orang nak datang surau lama dah sibuk kerja sana sini, terhalang. Macam mana terhalang? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala belum izinkan lagi. Gitulah tuan-tuan kita nah. Jadi maknanya gitulah, Allah ni tidak mengambil apa-apa faedah, Maha Kaya dia nah. Jadi perbuatan kita ni pun adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri tuan-tuan ni nah. Jadi hakikatnya kitalah yang berhajat dengan perbuatan Allah pada kita tu, berhajat syurga dia, berhajat redha dia tuan-tuan nak. Berhajat kepada rahmat kasih sayang dia, kita yang berhajat dengan dia nah. Dia tak ada apa-apa. Yang kedua, maknanya Allah tidak mengambil faedah pada hukumnya. Maksud tuan-tuan, maknanya Allah buat haram, halal, tuan-tuan. Hukum syariat ada berapa, tuan-tuan? Hukum syariat ada 5, tuan-tuan. Siapa yang buat tu? Allah lah. Ada sunat, ada wajib, ada haram, ada makruh, ada harus. Allah tak ambil faedah. Maknanya kita nak buat ni pun dengan rahmat dia kita boleh buat. Kalau kita buat dosa, tu keadilan dia. Tuan-tuan nak. Kita buat dosa, kita semayang. Kita tak kisah hati nak khusyuk, hati nak lain. Ikut kita, terserah. Tuan-tuan nak. Allah tak jadi apa-apa. Yang rugi kita lah. Semayang laju-laju, semayang cepat-cepat kan. Allah tak ada apa-apa. Kita nak semayang lambat-lambat ke kan. Kita tak kisah doa kat dunia nak sedekah, tak sedekah, esok. Kita di akhirat kelak yang menanggung azabnya kita kan. Harta benda dicangkuk atas kepala kita, semua adalah kita nah. Allah ni maknanya, kalau orang tanya Allah bagaimana keadaan Allah, tuan-tuan nak, keadaan Allah ni itulah keadaan dia sebelum adanya makhluk. Ketika adanya makhluk sampai bila-bila, itulah keadaan dia, tidak berubah apa-apa. Maknanya ada makhluk ke tak ada makhluk ke,
itulah zat dia yang kekal begitu keadaannya sampai bila-bila. Gitulah keadaan Allah lah. Jadi hakikatnya kita lah hari ni yang dekat dunia ni yang perlu melaksanakan kehendak-kehendak dia tu, sebab kita lah yang berhajat, yang takut kepada dia, takut pada azab dia, mengharapkan syurga dia, rahmat kasih sayangnya. Semua balik pada kita. Jadi Allah tak ada apa-apa tuan-tuan ya. So maknanya tuan-tuan beramal ibadat ni untuk siapa hakikatnya? Untuk tolong kita lah. Bukan kita nak naikkan kerajaan Tuhan ke dia, macam tu lah. Sebab tu tuan-tuan semayang khusyuk ni untuk siapa? Untuk kita. Bukan untuk tolong siapa-siapa. Untuk dekat kepada Allah ni, siapa dapat faedah dekat dengan Allah? Untuk kita lah. Allah kita dekat ke jauh dia, gitu je keadaan dia. Tuan-tuan nak. Esok kalau jauh daripada Allah, Allah marah kita, Allah buat hidup kita susah. Tak apa yang susah? Kita lah. Allah tak ada apa-apa. Gitu tuan-tuan ya. Jadi sebab tu dalam Al-Quran mengatakan laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Banyak baik kamu buat, baiklah banyak yang kamu dapat anugerah kamu dunia sampai akhirat. Tuan-tuan nak. Sebab tu saya ada menulis satu kata-kata tu, saya tulis apa? Tuan-tuan nak. Barang siapa yang semakin dekat kepada Allah, semakin bahagia hidup dia. Lagi dekat, lagi banyak bahagia. Lagi dekat, lagi banyak bahagia. Mana tuan-tuan nak bahagia, kena banyak dekat kepada Allah. Sebab kebahagiaan dekat kepada Allah ni, bahagianya balik kat siapa? Tuan-tuan? Balik kat diri kita. Gitu mana? Tapi kalau sebaliknya, lagi jauh daripada Allah, lagi susah, lagi sengsara, lagi banyak penyakit, lagi banyak ujian, lagi banyak musibah. Sebab tu tuan-tuan, saya dalam keadaan kita mengaji tauhid ni, ingat, bila kita bahagia, ingat itu kerana kita dekat kepada Allah. Bukan kerana kita pandai cerdik tak. Kerana kita orang yang dekat pada Allah, Allah tolong kita. Bila kita ada masalah, ingat, kita bila mengaji tauhid, mengaji dengan saya ni tuan-tuan, jangan fikir lain. Kenapa aku banyak masalah ni? Kereta aku ni rosak dan rosak sini kan. Anak aku ni kenapa? Ingat hubungan kita dengan Allah nombor satu. Itu ngaji tauhid nah. Maknanya jangan cari apa pasal aku tengok keluarga aku ni nampak tak betul semua ni. Jangan cari sebab musabab. Ingat kita bila mengaji tauhid, kita sengsara sebab kita sedang jauh daripada Allah. Sedang ada dosa dengan Allah. Ingat tu tuan-tuan ya. Dan kita kena ingat kereta ke, diri kita ke, anak-anak kita ke, isteri kita, itu semua adalah tentera-tentera Allah. Faham tak tentera-tentera Allah? Jadi Allah boleh buat semua ni menjadi peringatan kepada kita. Anak kita ada hujan gitu gini, mungkin dosa aku ni ingat tuan. Jadi maknanya begitulah. Bahagianya seseorang kerana dia dekat kepada Allah, semakin sesara dia kerana dia jauh daripada Allah. Tuan ya. Jadi semuanya untuk kita. Jadi tuan-tuan, berusahalah beramal sebaik-baik yang mungkin, zikir yang banyak, sembahyang yang bersungguh-sungguh, amalkan syariat ni semua untuk kita tuan-tuan ya. Allah tak berubah, tak berganjak apa pun, tak ada. Habis tu saat dia marah, dia sayang, tu kenyataan dia saja. Bukan maksudnya dia terkesan dengan kita, tak ada. Sayang ke ataupun dia marah kepada kita untuk menzahirkan maksudnya syariat dia, itu saja. Allah tidak ada apa-apa kesan. Tu dalam hadis Nabi ada sebut. Nabi kata, kalaulah daripada awal kamu sampai akhir kamu semuanya hati bertakwa kepada Allah semua, dan takwa kamu tu setinggi-tinggi takwa, semua takwa sama level, tinggi belaka, tak ada maksiat. Nabi kata semua orang bertakwa sedikit pun tidak menambah kerajaan Allah, tak ada. Begitu juga kalau maksiat, semua jadi Firaun belaka, naudzubillah jahat belaka, sedikit pun tidak mengurang. Maknanya Allah tak ada apa-apa dengan kita. Tak ada apa-apa dengan kita. Kita ni lah yang sentiasa kena buat baik, kerana kita lah yang berhajat kepada baik dan buruk itu tuan-tuan. Kesan baik buruk tu kepada diri kita. Tuan-tuan ya. Baik, lawannya mengambil faedah. Ni mustahil tuan-tuan. Iaitu mustahil. Kerana dia habis tu saat kita beramal dekat kepada Allah, bukan Allah ambil faedah dekat. Dekat tu kita yang ambil faedah. Dekat pada Allah ni bukan sebab naik kerajaan Allah, kita dekat kita yang dapat faedah dari dekat tu. Faham tak tuan-tuan ya? Jadi kita nak dekat kepada Allah ni sebab faedah dekat tu balik pada kita. Tuan-tuan kita iaitu mustahil. Tak boleh kita kata maknanya Allah ni terkesan dengan amal kita kan dan sebagainya. Tak gitu tuan-tuan ya. Kerana jika Tuhan mengambil faedah, nescaya Tuhan tak kaya. Tuan-tuan kita ni tak boleh. Tuan-tuan, kita ni makhluk mengambil faedah tuan-tuan ya. Contoh kita bekerja kat pejabat, kita ada anak-anak buah kita. Anak buah kita kalau dilawan kita, dia tak buat kerja apa yang kita suruh tuan-tuan. Kita ni manager ke, kita ni CEO kan, syarikat kita, anak buah kita tak buat kerja, terkesan pada kita kan. Syarikat kita akan jatuh, akan buat apa, akan dapat kerugian, kita pun akan dipersoal oleh pengarah apa ni kau ni kan.
tak betul jaga syarikat. Maksudnya kita ni takbir manusia bawah kita, orang bawah buat tak betul, habis hancur kita. Tapi kalau orang bawah buat kerja bagus, file semua mantap, kita dipuji-puji oleh pengarah lah. Jadi maknanya kita manusia lain. Allah tak sebenarnya. Dalam keadaan dia mengawal kerajaan ni, manusia jahat ke manusia baik, dia tak ada apa-apa tuan-tuan. Jadi kita buat baik untuk kita lah sebenarnya, bukan untuk siapa-siapa, untuk tolong diri kita gitu kan. Jadi kalau mengambil faedah nescaya Tuhan tiada kaya daripada tiap-tiap yang lain tuan-tuan ya. Kerana lazim daripadanya ia berkehendak kepada yang menghasilkan hajatnya tuan-tuan. Mana kata kalau Allah ni berhajat kepada ketaatan kita, bau kerajaan dia hebat, kekal, hebat gitu, maknanya kita ni ada kuasa tu kan. Kita ni hebat lah, masing-masing kita makhluk ni ada kuasa lah. Maknanya Allah ni berhajat kita lah, untuk menghasilkan hajat dia. Allah berhajat kalau solat kita untuk menghasilkan hajat Allah apa? Hajat untuk kerajaan dia kekal, untuk kerajaan dia tidak jatuh. Maknanya Allah berhajat kita lah. Maka mustahil kita kata begitu nah. Jadi maknanya kalau Allah berkehendak kepada semua perbuatan kita ni apa semua, maka mustahil. Kalau berkehendak gitu maknanya Allah ni berkehendak kepada yang menghasilkan hajatnya tuan-tuan. Baik tuan-tuan, Allah ni tak ada hajat dia pun yang memerlukan makhluk untuk dia menghasilkan tak. Allah nak buat apa-apa dengan diri dia sendiri ya. Dia nak buat alam, bumi, matahari apa semua ni tak ada masalah tuan-tuan ya. Semuanya dengan diri dia semata-mata tuan-tuan kita nak. Kalau kita pandang dalam-dalam tuan-tuan ya, fikir seorang-seorang tak. Dan tu kadang-kadang tauhid ni nak kena termenung termenung seorang-seorang. Kalau tuan-tuan tengok betul-betul tuan-tuan nak, alam ni maknanya semua yang tuan-tuan duk tengok ni, fikir habis-habis dalam ni, semua alam ni maknanya sebatas darah pun tak ada yang terlepas dengan Allah, dan sebatas darah pun tak ada benda dekat alam, sama ada kita sendiri manusia, sama ada apa nama tu yang kita tengok alam ni lah tuan-tuan nak, siang, malam, matahari, binatang ni, tengok sebesar-besar alam ni, tak ada sebatas darah pun alam ni yang memiliki kuasa sendiri. Tak ada. Semua kosong belaka. Seperti mana tuan-tuan nampak diri tuan-tuan kosong ni, begitulah semua alam ni sedang dalam arahan dia, dalam kekuasaan dia, dan alam ni sebatas darah pun tak memiliki kekuasaan sendiri. Tak ada. Jadi bila itu keadaannya tuan-tuan, semua alam ni gitu keadaannya, bagaimana alam ini boleh menunaikan hajat Allah? Sebab tak ada sesuatu di alam ni yang keluar daripada pentadbiran dia. Dan sebenarnya kalau kita tengok lagi halus tuan-tuan, kita balik kepada qada qadar Tuhan, tuan-tuan nak. Setiap sesuatu di alam ni yang sedang berjalan, dia tuan-tuan, kipas ni pusing, angin ni kadang-kadang kena telinga kita, kadang-kadang kena dekat badan kita, tuan-tuan nak. Semua yang kita tengok ni sebenarnya sedikit pun tidak terlepas daripada qada qadar dia yang sedang menentukan, tuan-tuan ya. Ni saya tengok tuan-tuan nak. Tu imam kita gerak tadi kan. Tu qada qadar Allah lah tu. Takdir Allah lah tu. Tiba imam Imam Syakir yang pegang hidung kan. Tu kehendak Allah sejak azali tu. Tu abang tu goyang badan tu kan. Tu kehendak Allah sejak azali tu. Semua yang kita tengok ni takdir dia sebenarnya. Dia tahu dah haji gerak kan. Tu haji gerak kan. Allah tahu dah. Maknanya dalam kuliah ni haji akan gerak gini. Faham tak tuan-tuan? Makna kata tuan-tuan nak, apa yang sedang berlangsung ni sekarang ni, sebesar zarah pun semua qada qadar dia 50,000 tahun sebelum ada kita semua ni. Sebesar zarah pun apa pergerakan tuan-tuan sekarang ni, angin ni kan tiba kena pipi saya, sekarang ni kena keluar dekat dada saya kan. Makna perkara ni bukan kebetulan. Memang Allah tentukan 8, 10 minit, 12 saat angin kena dada. Faham tak tuan-tuan? Tak ada sebesar zarah pun Allah tak tahu benda dekat alam ni. Tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba senyum belakang kan. Senyum tu pun qada qadar Allah lah tu. Tuan-tuan ni. Tiba dia gerak ke tu. Tu Allah tahu belaka tu. Semua ni tak ada benda tuan-tuan ni. Ada yang macam tu, ada yang macam ni. Mana kata sebelah zarah pun semua dalam kehendak dia sejak azali. Tiba-tiba haji senyum kan. Tiba pegang kitab tutup kan. Kehendak Allah tu. Dia takkan berlaku. Dia takkan berlaku. Tuan-tuan faham tak saya nak cerita apa ni? Jadi tak ada sebatas zarah di alam ni yang terlepas daripada perancangan dia. Ni halus ni tauhid ni tuan-tuan. Sebab tu kata Nabi SAW, tidak ada helaian nafas manusia keluar masuk tu kan, melainkan sedang berjalan takdir-takdir dia. Tuan-tuan tak? Haji tiba kelip mata tuk. Tadi elok je buka kan, tiba-tiba kelip pula 3 kali 4 kali, kehendak dia tu. Kelip ni maknanya bukannya baru hari ni nak jadi, dia kelipkan mata kita ni sejak azali dah.
Cuma hari ni baru nak berlaku sebab ditentukan hari ni malam ni berlaku. Jadi tuan-tuan, bagaimana dia nak berhajat dengan makhluk ni sedangkan makhluk ni semua bawah kehendak dia setiap saat. Mana nak faham tak? Kita semayang, kita semua, betul tak? Kita khusyuk, abang gerak kan, semua. Jadi kalau orang yang mandang Tuhan ni dia tengok Allah leka. Jadi hati dia Allah, 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 Allah gitu kan. Dia duk rasa setiap saat diri dia pun semua Allah. Tak ada kebetulan, tak ada. Tak ada tiba-tiba, tak ada. Nasib baik, tak ada. Dia tengok Allah, Allah, Allah. Jadi kalau kita penuh halus-halus seorang-seorang, dah memang kita semua ni sedikit pun tak lepas daripada perancangan ni. Macam mana dia tahu angin ni akan kena kat saya belah ni, belah ni. Ini saya rasa kadang-kadang kena kat tangan saya kan angin ni kan. Macam mana dia tahu tu kan? Dia tahu sebab memang dia yang buat. Dia yang merancang, dia direktor ni. Sebab tu dia tahu tu kan. Maknanya dia tahu tu sebab memang dia yang mengatur semua perkara ni. Gitulah tuan-tuan ya. Jadi bila semua alam ni dalam peraturan dia, bagaimana dia nak berhajat dengan semayang kita? Faham tak? Dengan zikir kita, dah zikir tu sejak asal dia tentu akan zikir dah. Nak berhajat apa je? Dah dia memang perancangan dia. Memang dia duk buat begitulah. Tuan-tuan ya. Kita jangan i'tiqad faham yang kita buat ni baru hari ni jadi dah. Salah kita i'tiqad gitu. Jangan kita faham, yang ni aku berkehendak ni zikir ni, aku berzikir hari ni, aku buat hari ni, maka jadi hari ni. Tak, sejak azali Allah tahu dah kita akan zikir. Tuan-tuan nak. Bahkan sedetail-detail rambut kita tu, yang banyak-banyak ni kan, akan terbang kanan, kiri. Kita tak tahu rambut kita ni kalau kena kipang. Kan? Itu pun tak terlepas dari takdir Tuhan tu. Dia tahu rambut kita tak akan berok ke kanan, kiri. Dia tahu tu, detail Allah tahu. Sebab apa dia tahu? Sebab memang rambut selain ni pun tak terlepas daripada kekuasaan dia yang mentadbir rambut ni kanan kiri dan sebagainya. Tuan-tuan nak. Tuan-tuan tengok angin tiup kadang-kadang pokok ni kan kena tengok berterabur apa daun kuning tu kan. Kan. Allah tahu dah berapa banyak cabut daun tu. 100, 200. Macam mana dia tahu? Memang dia tentu azali dah akan cabut 200 tu. Dia tahulah 200 tu. Sebab dia tahu memang dia rancang 200 tu akan terbang. Kemudian 200 tu yang satu atas dinding atas yang satu jatuh ke atas tipu orang kan. Sebab tu tuan-tuan orang yang memandang Tuhan ni dia tengok subhanallah, subhanallah. Dia tak cakap apa dah Allahu akbar, Allahu akbar. Tak ada dia kebetulan terbang kanan. Mana ada kebetulan. Terbang tu pun kuasa dia. Mana tuan-tuan sebatas darah pun tak ada yang terlepas daripada Allah. Semua kita ni berhajat dengan dia. Gitu tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak pandang Tuhan tengok saya lah. Saya hidup bercakap ni kan, tangan terangkat, kerja Tuhan tu sejak saya buat gitu dia kan. Allah tahu dah saya akan buat gitu tu. Memang kehendak dia tu. Sebab tu saya jadi gitu. Tuan-tuan ya. Tak ada benda yang berlaku di atas muka bumi melainkan kehendak dia. Habis tuan-tuan ya. Tu baru habis. Baru kosong. Sekosong-kosong je. Tuan-tuan kita. Tapi ingat, itu dalaman kita. Tuan-tuan ingat dah. Syekh Abdullah pesan kita apa? Syekh kata wali-wali Allah itu dalaman hatinya memandang hakikat Tuhan. Ingat ni. Hatinya sentiasa duduk dengan Allah. Tapi syariatnya duduk dengan syariat Nabi. Ingat tu. Jangan duduk mandang-mandang Tuhan kita pun buat maksiat apa. Jangan. Tuan kita. Itu salah tu. Tu lari syariat tu. Rosak akidah. Jadi zindik lah. Jadi zindik. Tak boleh lah. Mana kita kena usaha ikhtiar sebagai hamba. Usaha ikhtiar kena jalan juga lah. Maknanya usahalah untuk kita jadi hamba, khusyuk dan sebagainya gitu. Kita berhajat kepada Allah. Ni cerita bab tauhid tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tak payah pening-pening sangat. Gini tuan-tuan tengok ayat Quran. Allah dah sebut dah. Segala yang baik itu semua milik Allah. Segala yang buruk diri tuan-tuan. Dah kita pegang yang tu dah. Itu adalah arahan Allah. Bila tuan-tuan boleh semayang, boleh zikir, kita kena nampak ni Allah punya pertolongan rahmat. Bila kita buat maksiat, Allah kata apa? Daripada diri kita kan. Walaupun hakikat betul daripada Allah, tapi syariat tak boleh pegang daripada Allah. Zindik jadi zindik. Zindik. Jadi bila kita buat maksiat, Allah astagfirullahaladzim, aku buat maksiat, ya Allah ampunkan dosa aku. Kadang-kadang ustaz tak faham, tapi kena buat je. Itulah namanya faham. Tak faham tu faham. Kalau faham tu kadang-kadang belum tentu faham. Tauhid ni memang tak boleh faham sampai betul-betul detail, tak faham. Yang tak faham tu lah faham. Kan ustaz saya buat tapi Allah punya kehendak pening, buat je. Yang tak faham tu faham. Lama-lama faham lah. Lama-lama faham lah. Habis itu yang pertama tuan-tuan Yang kedua, yang menunjukkan Allah Maha Kaya ni tuan-tuan Tuan-tuan nak tanya, tuan nak tanya. Jadi boleh tanya lah. Terus tanya je. Jangan tunggu ujung-ujung kuliah nanti lupa. Nak tanya. Angkat tangan.
Nanti saya ni lah. Nak jumpa. Allah ciptakan maknanya perangai-perangai pelaku yang jahat, yang judi, orang arak. Allah pun dah takdirkan mereka ni. Ada orang takdirkan masuk neraka. Ya, betul. Persoalan ni sebenarnya tuan-tuan, dia persoalan ni lah persoalan yang semua orang yang mengaji tauhid dia akan tanya benda gitu. Bahkan persoalan ni saya dah lama dah duk ada persoalan ni, umur saya 17 dah ada dah. Saya fikir dajjal, saya fikir syaitan, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan, minum arak Allah buat neraka dah ada ahli belum? Dah. Baik tuan-tuan, hakikatnya semua yang buat jahat semua sekali tu, ini dalam kuliah cerita tuan-tuan ya. Hakikat kita hakikat. Hakikatnya semua yang buat benda-benda tak baik, zina dan sebagainya, kalau kita kata kehendak siapa? Berani tak kata kehendak Allah? Ya, kehendak Allah. Memang kehendak Allah sejak azali. Tuan-tuan. Sebab tu bila kita memahami hakikat tauhid ni tuan-tuan, maknanya Allah ni dalam kuliah dia sebut, dua kuliah jangan sebut. Jadi fitnah atas orang awam. Tapi hakikatnya itulah keadaan sebenar Allah. Kalau tuan-tuan buka kitab ni balik, tuan-tuan boleh tengok muka surat apa. Tengok bab sifat arus Allah Persoalan tu perlu dihuraikan sampai tuan-tuan jelas. Tu tak boleh main-main tu persoalan tu. Tak betul faham nanti jadi zindik, jadi kata Allah zalim dan sebagainya. Tak boleh Tuan-tuan buka surat 44 kalau ada kitab tu tengok sifat yang harus pada Allah Ta'ala sifat arus ni apa? Harus ni maksudnya Allah buat semua alam ni tuan-tuan, Allah buat dalam keadaan harus bagi dia. Allah wajib ke buat manusia tuan-tuan? Tak ada suatu benda yang wajib atas zat Allah. Dia tak wajib nak buat apa benda pun. Kalau dia wajib, siapa pula yang mewajibkan dia? Tuan-tuan, kita kenapa banyak perkara wajib atas kita? Sebab kita ada dia. Kita boleh diwajibkan oleh kita wajib, kita boleh dihukumkan wajib atas kita sebab ada kuasa atas kita yang akan menghukum kita, yakni Allah. Tuan-tuan. Tapi Allah siapa yang nak mewajibkan dia? Ada Tuhan lain yang boleh hukum dia. Tuan-tuan. Dia maha kuasa. Maka tak ada benda yang wajib atas Allah. Dan tak ada benda yang mustahil atas Allah. Kita banyak benda mustahil sebab Allah yang memustahilkan kita. Perkara tu. Kalau Allah kata mustahil, mustahil lah. Tapi Allah ni, dia kuasa mutlak. Dia paling tinggi. Tak ada atas dia. Maka tak ada yang mewajibkan dia. Tak ada yang memustahil. Bagi dia apa? Semua harus berlaku. Baik, tuan-tuan tengok kitab ni. Sikit je lah. Kita ulang kaji sikit balik. Ni tauhid Tak payah baca daripada atas tu. Tuan-tuan ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala. Tengok perenggan atas tu. Sekali dia adalah sifat tu. Tengok titik sesungguhnya tu. Sesungguhnya jumpa tak? Allah Ta'ala mempunyai perintahan dalam kerajaannya. Kerajaan ni dia punya milik. Tuan-tuan nak ditakdirkan. Maka boleh ia memperbuat apa kehendaknya. Dia nak buat apa? Ikut kehendak dia. Tanpa boleh dilawan. Siapa nak lawan dia tuan-tuan? Ya Allah, kenapa kau buat ni? Mencuri, berzina, ahli neraka. Tuan-tuan nak lawan Allah, apa kita dapat? Adakah kita lawan Allah begitu Allah jadi berhenti perbuatan ni ataupun takut dengan kita? Kita siapa? Maknanya tak ada siapa boleh lawan Allah. Kalau kita nak tanya ahli neraka tuan-tuan, sebelum tanya ahli neraka, baik kita kata ke Allah, ya Allah kenapa cipta neraka? Lebih baik kata gitu. Tak tuan-tuan. Neraka tu baik tak payah buat. Sebab kalau buat neraka pasti sudah ada ahli dia kan. Kalau kita nak persoal, tak perlu persoal orang yang masuk neraka tu sendiri boleh persoal dah. Kalau kita nak persoalkan Allah. Tak apa, saya akan jelas sampai habis benda ni. InsyaAllah. Sampai jelas perkara ni tuan-tuan, untuk tuan-tuan ya. Membuat padanya dengan tiada berlawan atau ditegah. Tak boleh tegah Allah. Kerana tiap-tiap sesuatu yang ada dalam alam ni perbuatan Tuhan. Ni saya kata ni. Semua yang berlaku di alam ni perbuatan dia. Tuan-tuan gerak kan. Sekarang ni ada tak orang sedang minum arak sekarang ni? Sekarang ni. Ada. Ini yang tuan-tuan dalam keadaan baik ni. Nanti saya akan cerita hikmah kita belajar tauhid ni untuk apa. Ada benda ni yang kita nak bawa sebagai hamba tuan-tuan kita. Kejadian dan ketukangannya semua. Kejadian dia, perbuatan dia, ketukangan. Dan adalah ia Tuhan. Ni tengok ni. Dan adalah ia Tuhan yang menjadikan baik dan jahat. Kitab sebut. Sebab tu tuan-tuan tak payah tengok kitab ni. Tengok hadis Nabi. Maknanya Nabi sebut dan kitab ni sebut sebagai menzahirkan apa yang Nabi sebut dalam hadis. Tuan-tuan, Nabi ni sebut dalam hadis. Hadis Nabi ni pada siapa? Allah juga. Nabi dia tak bercakap dengan pemikiran dia. Bila hadis
hadis ni hakikatnya daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Allah sendiri bagi tahu kita melalui mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Al-iman, iman itu ialah tu'mina bil qadri, yakni yang keenam, beriman dengan qada kepada Allah, qadar khairihi wa syarrihi. Baik buruk beriman kepada Allah. Itu hakikatlah. Dan dalam hadis yang lain cerita pasal kejadian tuan-tuan dalam perut ibu. Kan bila sampai umur 4 bulan, datanglah malaikat. Fayunfakhu fihi ruha, dan malaikat datang tiup ruh. Fayuktabu alaihi rizquhu, dan ditulis kepada bayi yang dalam perut ibu ni rezeki dia banyak mana. Adalah tuan-tuan. Lepas tu kita tak boleh pandang rezeki ni bijak pandai kita, tak boleh. Semua rezeki Allah tentu dah banyak mana. Wa amaluhu, dan telah ditulis oleh malaikat amalnya syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Kan dah ada dah tu. Makna kata lahirnya seseorang, contohlah namanya lahir nama siapa tuan-tuan Ahping kata. Ahping ni Allah dah tahu belum kehidupan dia macam mana? Dah tahu belum? Ahping ni baru lahir ni dah tahu. Kita tak boleh kata Allah tak tahu Ahping ni nak jadi apa atas usaha ikhtiar dia. Yang tu cakap lapik boleh, cakap syariat untuk kita boleh. Tapi kalau tuan-tuan faham hakikat, memang Ahping ni boleh ubah takdir Tuhan dengan kekuasaan usaha ikhtiar dia. Faham hakikat memang begitu, Allah akan ikut dia dengan usaha ikhtiar dia. Kufur cakap gitu. Mana boleh manusia ubah kuasa Allah? Cakap lapik dari segi syariat, kita kena usaha ikhtiar lah tuan-tuan. Tapi dari segi hakikat, tak ada benda yang Allah tentukan ni siapa-siapa boleh ubah, tak ada dah. Kalau gitu tak ada ahli neraka. Nanti tak apa, saya cerita dulu, nanti tuan-tuan akan dapat penjelasan je. Nak bagi nampak hakikat tu dulu. Tuan-tuan Jadi dialah Allah yang menjadikan baik dan jahat, manfaat dan mudarat, tuan-tuan taat dan ingkar. Ini dalam kitab sebut ni. Bila kita mengaji tauhid, sebab tu Syekh Abdullah kata, tuan-tuan, kita dalam kita mengenal Allah kena sampai tahap ni baru habis. Kalau tidak kita banyak soalan nanti. Getok gini dan sebagainya kan. Kena habis. Baru habis tauhid kita la ilaha illallah, baru habis, baru tamat, baru kosong. Kalau yang ni kita duk petikai apa kan, tak habis lagi, tak cukup faham tuan-tuan. Tak habis faham lagi tu, otak tu duk bertanya-tanya tu tak habis lagi lah. Tak yakin lagi dengan Allah dan lain-lain daripada segala ahwal. Baik, saya nak masuk sikit. Dan lain-lain segala ahwal apa? Maksudnya semua ahwal semua sama lah tuan-tuan. Baik. Habis tu ada apa nama tu, qada qadar mubram, ada qada qadar satu lagi muallaq. Ada qada qadar mubram ni qada qadar yang tetap tak boleh ubah. Ada qada qadar muallaq tu macam mana pula tu ustaz? Yang boleh ubah dengan doa, yang boleh ubah dengan sedekah, yang boleh ubah dengan apa lagi? Doa, sedekah, boleh doa dengan bersilaturahim kan, umur jadi panjang. Bila orang ni berdoa daripada kaya, daripada miskin akan menjadi kaya dengan sebab doa dia kan tuan-tuan. Itu pun sebenarnya ulama bahas juga tuan-tuan. Gini hakikatnya doa kita tu boleh mengubah takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu tuan-tuan, sekiranya doa itu memang sudah berada dalam kehendak Allah sejak azali, akan mengubah takdir seseorang. Dah azan ke? Dah azan ke? Oh, rasa macam sekejap sangat tuan-tuan. Tuan azan dulu lah. Tak habis nak cerita ni, gantung tak boleh ni. Cerita bahaya ni, tak boleh gantung ni. Kena cerita bagi habis malam ni. Tuan-tuan Tuan-tuan azan dulu lah. Nanti sambung balik Malam ni kita bagi habis tauhid, bagi selesai. Tuan-tuan masalah bab ni bagi selesai habis. Ada hikmah besar insya-Allah saya akan. Ni saya tulis note sikit lah. Tak ada tempat tulis atas ni tuan-tuan. Takut saya pun banyak hikmah dia. Terlalu banyak hikmah dia tuan-tuan. Baik. Sebelum nak pergi jauh-jauh lagi tuan-tuan ni, saya nak sebut tauhid ni adalah ilmu untuk jadi kekasih Allah. Ingatlah, tauhid ni adalah ilmu untuk semakin dekat dan mengenal kepada Allah, sehingga hati kita dengan Allah tak ada hijab. Itu hakikat tujuan pengajian tauhid Dan tauhid ni tuan-tuan, maknanya atas kita. Itu satu lagi perkara yang saya nak sebut. Kalau kita ambil tauhid ni,
atas jalan memang kita gunakan ilmu tauhid ini sebagai jalan ikhlas kita nak capai keredaan Allah. Tauhid ini akan benar-benar menjadikan kita semakin iman kita semakin kuat dan semakin kasih dan cinta kita kepada Allah. Kalau kita jujur dengan tauhid, ambil tauhid ni sebagai wasilah untuk kita semakin dekat pada Allah. Nah, tapi kalau kita ambil tauhid ni atas jalan nafsu, atas jalan kita nak bersenang-senang di atas dunia, maka tauhid ni akan menghancurkan kita. Syaitan akan masuk. Ingat, dia sama dengan air ni, tuan-tuan nak. Air ni kalau kita guna baik, hilang dahaga kita. Kalau air ni kita guna dalam keburukan, tuan-tuan pergi siram muka orang, tuan-tuan nak. Siram muka orang, tak guna air ni, marah dia orang. Handphone ni pun sama juga. Handphone ni baik ke buruk? Baik buruk atas kita. Kalau kita guna baik, baiklah dia. Kalau kita guna untuk buruk, buruklah dia. Pensel ni pun sama. Maknanya tauhid ni ilmunya sama. Tauhid ni kalau tak betul jalan, guna ikut nafsu, jadi zindik, jadi murtad, jadi berlepas diri dengan dosa dan maksiat, jadi lapang dada sampai tak takut dengan Allah. Ni kalau orang yang guna tauhid ikut nafsu. Maknanya orang ni bukan nak dekat pada Allah. Dia mengaji tauhid ni, dia tak cari Allah. Maka syaitan masuk. Ni yang masuk hakikat jadi rosak ni. Kita memang sudah nak dekat. Ambil tauhid untuk menghaluskan lagi iman kita. Jadi tuan-tuan ingat tu. Maknanya, jangan sekali-kali ambil tauhid untuk kita berlepas diri dengan syariat ini, ataupun untuk kita bermudah-mudah dengan nafsu kita, untuk kita bermaksiat dan sebagainya. Jangan. Tuan-tuan kita, baik. Qada qadar muallaq dan mubram tadi. Kita kaitkan sedikit, tuan-tuan ya. Kalau kita kata boleh ubah dengan usul ikhtiar, boleh ubah dengan doa, tuan-tuan tak? Itu dari segi ulama membahaskan, tuan-tuan ni, qada qadar itu dari segi zahir manusianya gitulah. Syariatnya maknanya Allah takdirkan doa itu akan mengubah keadaan seseorang daripada miskin menjadi kaya dengan sebab dia berdoa berterusan kepada Allah. Tetapi dari segi mubramnya, hakikatnya memang Allah tahu dah dia akan jadi kaya dengan sebab doa tu. Dan memang hakikatnya Allah sudah menentukan kehidupan dia akan menjadi kaya dengan sebab dia banyak berdoa kepada Allah. Jadi adakah hakikatnya doa itu ada kuasa, tuan-tuan? Tidak. Doa itu juga termasuk dalam kehendak Allah sejak azali. Habis tu ustaz tak payah doa kita. Tuan-tuan, doa pun tak tahu dapat. Tuan-tuan ingat, doa ini sebenarnya bukan sebagai jalan untuk kita rasa kita kuasa untuk ubah takdir Allah. Jangan niat gitu. Ya Allah, ubahlah takdir aku. Aku nak berubah ni. Aku nak jadi kaya. Doa, harap doa ni betul-betul ubah je ni. Tak betul niat kita gitu. Tuan-tuan, doa ni niat dua. Pertama, sebagai ubudiyah kita kepada Allah, nak dapat pahala mengadu dengan Tuhan. Ya Allah, aku ni miskin, tolong beri aku kekayaan untuk mudah hidup aku dunia akhirat. Jadi tuan-tuan, sebagai ubudiyah maksud apa? Kepada siapa lagi kita nak mengadu? Kita berdoa dan kadang kita nak sebagai hamba mengadu, dapat pahala. Dapat pahala tak tuan-tuan mengadu pada Allah? Dan dekat tak dengan Allah? Dekat, tuan-tuan tak? Dan satu lagi, tuan-tuan, bila kita berdoa, pertama ubudiyah, hamba, kena berdoa, dapat pahala tak? Kita berdoa ni kita tak tahu Allah nak bagi tak bagi, kita tak tahu, tapi kita tahu doa ni pahala. Doa ni Allah suka. Allah suka tak kita doa dengan? Allah kata lagi banyak minta lagi Allah suka. Sebab tu dalam hadis Nabi, tuan-tuan, sebab tu cerita ni kalau kita nak kait dia banyak sangat. Hikmah dia banyak sangat, tuan-tuan ya. Tuan-tuan belajarlah masing-masing, nanti Allah ajar tuan-tuan sendiri nah. Saya pun maknanya dalam memahami qada qadar Allah ni, bila habis ni Allah bagi hikmah ni lamalah bukan hari ni baru dapat. Sepanjang perjalanan hidup saya tu macam-macam Allah nampakkan hikmah mengenal kepada tauhid ni gitu tu ya. Jadi doa ni dalam hadis Nabi sebut ada satu orang ni, tuan-tuan, dia malam-malam dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Sampai malaikat pun kesian kat dia. Mana? Sampai malaikat kata, ya Allah, makbullah doa orang ni. Sebab aku kesian dah tengok dia ni duk panggil nama-Mu tak henti-henti. Allah kata apa? Wahai malaikat, aku tak makbulkan doa dia lagi sebab aku suka dia panggil ya Allah, ya Allah. Aku suka dipanggil nama tu. Maksudnya Allah ni suka kita mengadu kat dia, bercerita dengan dia. Tuan-tuan, sebab tu tuan-tuan rajin cakap dengan dia. Bukan kita bercakap tu kita nak doa kita ni ada kuasa mengubah. Kita tak tahu ubah tak ubah ni. Sebab tu kita berdoa jangan niat macam tu, tak betul. Kita berdoa ni sebab ubudiyah, hamba mengadu nak pahala, nak syurga, nak redha dia. Yang kedua, tentang bila kita berdoa dalam keadaan berserah. Jangan berdoa sebagai nak ni ya Allah. Jangan, tuan-tuan. Ya Allah, jadikan aku kaya. Tapi dalam hati kita
Dan hati kita, ya Allah, aku minta kaya. Kalau kaya tu tak payah sebut pun tak apa. Ya Allah, jadikan aku kaya. Kalau kaya ni baik untuk aku, tak payah sebut pun tak apa. Niat kita Allah tahu dah. Ya Allah, aku berdoa ni sebagai dapat pahala, kemudian aku serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kaya tak kaya dengan sebab doa ni Allah tahu dah. Sejak azal ni Allah tahu dah. Kita kena doa juga sebagai hamba, minta pada Allah dan kita berserah. Mana kata kalau doa ini baik dalam kehendak Allah, maka doa ini Allah akan terima. Dan kalau memang tak ada doa ni dalam kehendak Allah, tak berubah takdir kita, kita pun pasrah redha. Tak mungkin kalau Allah tak bagi pun, mungkin itu yang terbaik untuk kita. Maknanya kata, bukan semestinya bila doa itu betul-betul boleh mengubah takdir. Berapa ramai orang yang berdoa tak boleh mengubah takdir mereka. Setengah-setengah. Kalau betul doa ni ada kuasa ubah takdir, semua orang yang berdoa akan berubah takdir mereka. Tidak kan? Berapa ramai orang yang baca doa naik kereta subhanallazi, accident juga tuan-tuan. Berapa ramai orang yang berdoa setiap malam, Allahumma afina, ya Allah, afiatkan kami, mati kami dalam keadaan sempurna, mati kena bunuh dan sebagainya. Ulama kata tengok Sayyidina Umar minta afiat, mati kena tikam. Sayyidina Ali mati kena tikam. Maknanya mereka ni berdoa nak mati syahid, tapi kadang-kadang gitu tuan-tuan ya. Semuanya ada hikmah. Dan hikmah dia apa? Allah nak tunjuk maha kuasanya dia dan bijaksananya di dalam mentadbir sekalian alam pada hari ini tuan-tuan kita. Baik tuan-tuan. Jadi memanglah secara hakikatnya semua apa yang ada itu milik Allah belaka, dialah yang buat belaka-belaka tuan-tuan kita. Apa hikmah untuk kita? Ni kita nak masuk hikmah sikit tuan-tuan ya. Pertama, yang kita sebut semua Allah ni, jahat baik semua ni, yang itu dari segi kita belajar i'tiqad, dari segi kita belajar tauhid hakikat, yang tu kita belajar, makna kita kenal kekuasaan Allah, itulah kekuasaan dia. Baik, persoalan untuk diri kita kena beza tuan-tuan ya. Kita ni tanya diri kita balik tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak takdir kita esok nak jadi apa? Tak tahu. Kita tak tahu mana kita ni ahli syurga ke ahli neraka, tak tahu kan? Maka sebab tu kita kena usul. Faham tak tuan-tuan? Kita tak boleh berserah. Tuan-tuan, sebab tu bila kita memahami hakikat keadaan Allah yang menjadikan segala-galanya, kita tak boleh faham setakat tu saja. Kita kena mengaji tauhid supaya apa yang kita faham itu tidak menyesatkan kita. Baik tuan-tuan, kita dah tahu segala-galanya Allah. Kalau gitu ustaz, ni perkara ni zaman Nabi pun dah berlaku. Sahabat-sahabat pun sama macam kita juga. Tuan-tuan kita, sahabat pun tanya pada Allah, pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau gitu apa guna kami beramal? Nabi kata kamu beramal lah. Nabi suruh beramal. Siapa yang Allah pilih menjadi baik, dia akan beramal menjadi baik. Siapa yang Allah pilih menjadi ahli neraka, dia akan beramal dengan ahli neraka tuan-tuan kita. Persoalannya tuan-tuan tahu dah kita ni ahli neraka di kita. Kita semua tak tahu kan tuan-tuan. Bila kita tak tahu, kita kena beramal sebab kita tak tahu bagaimana keadaan-keadaan kita esok lusa dan sebagainya. Tuan-tuan ya. Baik, jadi yang pertama itu yang kita kena pegang. Kalau kita bersoal, ustaz kalau gitu saya tak payah beramal lah. Allah tentukan segala-galanya. Ingat, bisikan tu bukan datang daripada Allah, tu syaitan. Jadi boleh tak kita ikut syaitan? Balik pada syariat. Tuan-tuan nak ikut syaitan pergi ke mana? Neraka tak? Neraka. Maka kalau kita tak beramal, serah pada Allah, ada tauhid, jatuh apa tuan-tuan? Jabariyah kan? Baik, Jabariyah, adakah perkara itu perkara yang Allah redha? Boleh tak? Dan segala-galanya Allah, serahlah. Aku buat maksiat pun Allah kena tak? Itu betul tak ada segi syariat cakap begitu tu? Sebab tu ilmu ni dia membenteng kita. Walaupun kita tahu hakikat Allah, tapi untuk kita beramal hakikat ni jangan sampai kita jadi tentera syaitan. Nak tuan-tuan? Kena tapih tu. Ya, kita serah segala-galanya kepada Allah. Tetapi dalam kita nak bawa i'tiqad ni dalam kehidupan kita, jangan jatuh Jabariyah. Jatuh Jabariyah rosak tak tauhid kita tadi tu, tuan-tuan? Adakah Allah nak bagi kita kenal dia dengan keadaan begitu sehingga kita ni berserah diri? Adakah kita mengaji tauhid ni nak jadikan kita tak beramal? Adakah itu tujuan tauhid? Tidak, tuan. Maka maknanya jangan sampai kita memahami tauhid ni jadi tentera syaitan, ikut syaitan. Syaitan kata kau beramal lah. Kau beramal pun Allah tentulah segala-galanya kan. Itu bisikan syaitan. Dan pegangan kita macam tu jatuh Jabariyah. Jabariyah ni sesat ke betul? Baik, tuan-tuan nak duduk dalam sesat ke? Lepas tu ubahlah keadaan kita. Kita beramal lah. Bila kita sedar benda ni perkara Jabariyah rosak, kita pun beramal menjadi baik. Yang baik datang dari siapa tuan-tuan? Daripada Allah. Maka alhamdulillah, syukur balik kepada Allah. Beginilah tuan-tuan, maknanya dalam keadaan kita menghadapi qada qadar ni pun Nabi dah terang kepada kita. Nabi kata bila dapat buat yang ini, pegang. Sebagai syariat kita, sebagai orang sebagai hamba kena pegang syariat. Baik tuan-tuan, satu lagi lah ya. Ni banyak tuan-tuan nak cerita, banyak sebenarnya kalau kita nak faham ke panjang. Baik tuan-tuan, yang saya nak sebutkan juga,
Hakikat Allah ni itu hak dia. Itu satu lagi kena sebut. Mana? Hakikat dia buat orang maksiat, dia takdirkan orang jadi ahli neraka, itu hak dia. Jangan kita ambil hak dia, kita beramal dalam kehidupan kita. Boleh tak kita ambil hakikat Allah, buat amalan kita? Itu hak dia, tak boleh kita ambil. Dia nak buat apa, terserah pada dia. Baik, kita ni pegang kod mana, tuan-tuan? Kita ni pegang kod syariat. Sebab tu Nabi diutuskan oleh Allah. Tuan-tuan, kalaulah takdir ni semua Allah tentu, dah tak perlu ada apa, maka Allah tak turunkan Nabi untuk ajar kita syariat. Dah lah tu, apa ada Nabi. Tapi Nabi datang halang, jangan buat dosa, jangan buat gini. Sebab Nabi nak suruh kita berjalan, syariat ni lah perjalanan kita. Nabi nak ajar turun kat muka bumi, wahai manusia, jangan pegang hakikat Tuhan tu. Syaitan ni tuan-tuan, dia pegang hakikat Allah. Sebab tu dilaknat sampai hari ni. Apa dalam Quran syaitan kata? Ya Allah, oleh kerana kamu telah mentakdirkan qada aku sebagai orang yang dilaknat oleh kamu. Nampak disebut pasal Tuhan tu. Maka Allah laknat dia sebab dia dah pegang surah diri. Maka tuan-tuan, orang yang dah kata Allah takdir aku gini, maka tu perangai syaitan. Sebab syaitan ni dia sebut kepada Allah gitu. Ada dalam Al-Quran, syaitan kata gitu. Maka kita tak boleh pegang perkara tu, itu hak Allah. Tuan-tuan nak. Hak kita apa? Syariat. Syariat ini yang kita kena pegang sebagai hamba, kena usul ikhtiar dan sebagainya, tuan-tuan ya. Bila kita dapat buat kebaikan dan sebagainya, ikut balik ayat Quran tadi, semua daripada Allah. Ingatlah, bila kita terjatuh dan sebagainya, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Ingat, jangan kita bila kita buat dosa, ni qada qadar Allah. Ingat, perkataan ni perkataan syaitan ke perkataan Nabi? Syaitan. Tuan-tuan nak ikut syaitan ke nak ikut Nabi? Balik syariat balik lah. Nabi maknanya dari segi syariat hukum, kalau kita jatuh maksiat kan, nak macam mana ustaz ni qada qadar Allah? Cakap gitu zindik tau. Zindik ni apa? Murtad. Tuan-tuan nak. Sebab tu orang mengaji hakikat ni tuan-tuan, dia sama ada boleh jadi kekasih Allah ataupun dia akan jadi kafir zindik. Apa sebab kafir zindik? Dia buat dosa maksiat pun dia serah Allah yang dah macam mana. Yang tu yang ramai orang hari ni tu tuan-tuan nak. Kenapa tak datang masjid surau? Nak macam mana hidayah Allah boleh sampai, tuan-tuan nak. Dia kata hidayah belum sampai. Kenapa yang dah syekh semayang tak khusyuk lah? Macam mana Allah buat aku tak khusyuk? Cakap begitu tu zindik laka tu. Yang tu semua syaitan laka. Bila kita mengaji hakikat Tuhan gitu gini, dari segi kita pegang dalam kehidupan dunia kita ni, kita nak pegang ikut syaitan ke ikut apa yang Allah ajar dalam Quran? Tuan-tuan nak jadi ahli syurga kan jadi ahli neraka? Ni nak jernihkan balik tau. Nak jernihkan balik. Sebab tu bila kita mengaji hakikat ni, kena jernihkan hukum hakam syariat ni bagi betul kita. Sebab tu orang yang faham hakikat sehalus-halus ni dan syariat dia kemas, dia takkan jatuh. Yang berlaku banyak-banyak sesat tu sebab dia mengaji hakikat tapi syariat dia tak ada. Dia serah habis kepada Allah, dia jadi zindik, dia tak sedar menyalahkan Allah dan sebagainya. Akhirnya bukannya akidah tauhid ni menjadikan dia semakin kenal Allah, semakin dia menyalahkan Allah, semakin dia melupakan kehambaan dia, semakin dia berdosa, semakin jatuh zindik, semakin last sekali digugurkan syariat dia. Ada semua Allah apa yang aku nak buat kan. Baik, tuan-tuan ingatlah, bisikan hati kita ni ada 4 tu kena ingat. Bisikan syaitan, bisikan nafsu, bisikan malaikat, bisikan Allah. Kalau kita kata dah takdir Allah, tu bisikan siapa tu? Siapa tu? Syaitan. Nak ikut ke? Semua jangan ikut, tuan-tuan. Tuan-tuan sedar ni tuan-tuan, kita dalam keadaan kita sedar, aku ni duduk dalam lubang najis ni. Tuan-tuan nak duduk dalam lubang najis ke? Dah busuk badan aku ni kan? Kita sedar kalau aku i'tikad gini ni busuk ni Allah marah. Takkan kita nak duduk situ, keluarlah. Tuan-tuan kita lah. Baik, jadi maknanya hakikat lah. Betul lah. Dari segi i'tikad kita pegang gitu, semua milik Allah belaka. Baik, hikmah seterusnya. Yang tu saya nak jernih-jernihkan tuan-tuan balik nah. Yang seterusnya, hikmah seterusnya tuan. Bila Allah dah buat semua perkara ni, hikmah yang seterusnya tuan-tuan ya. Kita sebagai hamba ni apa? Tuan-tuan termenung seorang-seorang nah. Termenung seorang-seorang. Tauhid ni kena banyak termenung. Kena tafakar, kena fikir tuan-tuan nak. Bila tuan-tuan termenung seorang-seorang tuan-tuan nak, kita ni semua dalam ni hikmah lah, hikmah. Kenapa kita kena belajar juga hakikat ni segala-galanya Allah, kena tahu juga perkara ni. Hikmah untuk kita yang mana? Bila tuan-tuan termenung seorang-seorang nah, mana kita hamba ni sedikit pun tak lepas daripada Allah. Termenung seorang-seorang ni, kita akan jadi macam mana? Kita akan jadi hamba yang sangat-sangat bersyukur kepada Allah dan berterima kasih sangat-sangat kepada Allah sampai boleh menitik air mata kita. Itu kebaikan tauhid. Mana kata tuan-tuan, bila kita faham qada qadar Allah ni dia buat semua selesai dah, Allah boleh tak buat kita macam acung dekat tokong tu? Boleh tak? Kita boleh tak Allah duduk buh sana? Tuan-tuan, sebelum adanya alam ni, Allah dah siap dah. Hisham akan jadi macam mana?
Haji akan jadi macam mana? Orang ni akan jadi apa? Semua Allah tentu dah. Tuan-tuan, tak beruntungkah kita rasa sebab Allah lahirkan kita dalam keadaan kita tak ada apa-apa, Allah pilih kita dalam keadaan Islam? Tak untung tuan-tuan. Allah boleh buat kita lahir dalam keadaan Israel sana, Yahudi sana. Tu kehendak dia, tuan-tuan. Nampak tak hikmah ni? Hikmah dia, bila kita faham Allah yang menentukan rahmat dia ni, sayang dia pada kita, Allah letak kita atas jalan ni, tuan-tuan. Nah. Kemudian, apa nak tuan-tuan tu? Saya nak cerita apa tu? Syukur kita kepada Allah tu, hikmah kita faham perkara ni, tuan-tuan. Nah. Tidaklah kita sombong. Kita letak ni usaha aku ni pandai aku. Tak. Kita mengaji tauhid ni, kita ni pilihan Allah. Tuan-tuan tak rasa beruntung ke Allah pilih tuan-tuan? Dalam keadaan, katalah saya ni orang kaya. Bos ataupun katalah saya Perdana Menteri lah. Satu Malaysia ni saya kawal. Tuan-tuan nak. Duit kat tangan saya. Rakyat ni semua saya ambil duit. Seorang rakyat pun tak ada duit. Duit-duit ada pada rakyat, saya ambil semua. Maknanya semua rakyat ni satu sen pun tak ada kat tangan dia orang. Katalah gitu tuan-tuan nak. Dalam keadaan-keadaan ramai-ramai rakyat ni yang banyak duit pun saya kutip juga. Sampai rakyat ni dalam bank semua kosong. Semua rakyat ni dalam keadaan terkapai-kapai tak ada duit ni. Saya pilih, okey saya nak bagi ke awak. Apa rasa orang ni tuan-tuan nak? Sebab pasti dia rasa beruntung sangat, saya pilih dia. Okey, kau aku tak nak bagi. Kau tak apalah, aku tak nak bagi kan. Ni nak kata apa? Dah saya yang ketua. Kan? Nak lawan saya pemimpin. Saya masuk dalam penjara dan sebagainya kan. Jadi dalam keadaan ramai-ramai ni Allah pilih kita ni, kita rasa beruntung sangat sebab Allah pilih kita. Dalam keadaan Allah boleh biarkan kita dalam keadaan apa? Baik. Habis tu Ustaz, ya Allah buat dalam keadaan-keadaan yang sia-sia, yang lalai tu macam mana? Tuan-tuan, sejukkan hati tuan-tuan dengan tuan-tuan kena faham ni. Faham benda ni? Tidak ada suatu perkara yang Allah buat dengan sia-sia. Sejukkan dengan benda tu. Walaupun Allah buat neraka, ada ahli dia, dan hari ni ada yang sedang minum arak dan sebagainya tuan-tuan, sejukkan hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia tidak pernah buat sesuatu dengan tanpa apa hikmah. Yakin ada hikmah, cuma kita tak tahu. Faham tak tuan-tuan? Tuan-tuan, ilmu kita ni, nak fikir ilmu Allah ni, tuan-tuan nak, kita memang nampak buruk, buat neraka, buat ahli. Tuan-tuan nak? Tapi bagi ahlilah, dia dapat jawapan ni, dia ada jawapan dia. Hakikat sebenarnya Allah nak kenalkan diri dia, tu jawapan sebenarnya. Tapi saya nak syarah tentang kenal diri tu panjang pula. Tak apalah, yang tu tak apa tuan-tuan ya. Kita ambil atas jalan hamba tuan-tuan ya. Ilmu Allah ni yang ada pada kita semua makhluk-makhluk ni hanya pada separuh burung tu. Dan ilmu Allah ni tambah tujuh lautan pun takkan habis ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu manusia zaman Nabi Adam sampai kiamat, itulah yang ada kat paruh burung tu, ilmu Allah yang sedikit sangat yang ada pada otak tuan-tuan. Yang kita hari ni alim fiqh kan, alim mazhab, alim agama, alim pembangunan kan, boleh buat kapal terbang, tu semua ilmu Allah kat paruh burung tu. Siapa kita nak petikai Allah, ya Allah kenapa kau buat neraka, buat gini-gini? Faham tak? Ada hikmah, sejukkan hati kita, ada hikmah. Kenapa Allah buat? Hakikat betul Allah buat? Ya betul Allah buat, tapi ada hikmah. Memang banyak hikmah dia. Sebab tu kalau kita mengaji tauhid ni, bila kita benar-benar ikhlas ke hati kita nak kenal Allah, Allah akan ajar hikmah pada kita. Kenapa Allah buat orang ni jatuh maksiat? Kenapa? Ada hikmah. Wali-wali Allah akan nampak semua benda tu. So dia mengenal Tuhan, baik buruk dia nampak kebijaksanaan, kekuasaan Allah. Tuan-tuan pegang je benda ni dulu, niat betul-betul ikhlas, dia Allah kenalkan pada tuan-tuan. Jadi akhirnya kita nampak semua bijaksana dia, kasih sayang dia. Kita akan nampak gitu tuan-tuan ya. Dan yang kedua tuan-tuan, ada hikmah. Yang kedua, semua Allah buat ni bukan kerana Allah jahil, tapi dia maha bijaksana. Tuan-tuan, bijaksana. Jadi kita tak layak nak mempertikai Allah sebab dia maha bijaksana. Tuan-tuan faham? Jadi yang tu. Dan ada sikit lagi tuan-tuan yang nak sebut dengan tuan-tuan. Dan seterusnya tuan-tuan tujuan. Ni tujuan tuan-tuan Ni antara hikmah yang terakhir ni, saya ingat saya tulis ni. Ni yang terakhir tuan-tuan Maknanya dalam keadaan semua ni, semua Allah tentukan tuan-tuan. Tujuan kita memahami hakikat Allah segala-galanya tuan-tuan, yang mentakdirkan kita pandang setiap nafas kita ni adalah kehendak dia, supaya tuan-tuan kita ni yang dalam keadaan nak dekat kepada Allah ni, supaya kita ni sedikit pun tidak merasakan diri kita ni memiliki apa-apa, dan supaya perjalanan kita kepada Allah ni tidak sangkut dengan sebab sifat sombong dalam diri kita wala sebarah pun. Nanti hikmah yang kedua, hikmah yang seterusnya tuan-tuan, makna kata hikmah kita kenal Allah yang buat segala-galanya baik, buruk dan sebagainya. Hikmahnya, bila kita buat baik, kita tahu ini kehendak Allah sejak azal ni. Katalah saya isyak kan, katalah kalau Allah takdirkan, saya tak tahu nak kalau saya jadi imam lah. Kita tak tahu kan datang di busin sakit perut aja kan.
Bila saya baca Bismillahirrahmanirrahim, tarik lagu dan sebagainya, saya sedikit pun tak akan ada rasa sombong dengan bacaan saya. Sebab saya tahu bacaan saya ni anugerah dia sejak azali lagi. Dan saya boleh sembahyang sunat, saya usaha ikhtiar nak sembahyang sunat, saya tahu tu anugerah dia. So, dalam keadaan kita nak dekat kepada Allah ni, kita akan dekat kepada Allah dalam keadaan selamat tanpa sebarang sifat sombong. Tu hikmah dia satu lagi. Faham tak? Supaya kita sedikit pun tak rasa kita ni ada sebarang darah pun tak ada. Semua adalah kehendak dia. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, bila tuan-tuan tengok ahli maksiat, tengok kan, maknanya yang kita kata dia ada minum arak, kedai dan sebagainya. Kita tengok ni, sedikit pun kita tak akan pandang hina sebab kita tahu itu perbuatan dia juga. Faham tak? Apa kita nak pandang hina tuan-tuan? Kita syukur sebab Allah buat kita tak minum arak macam tu. Allah selamatkan kita. Apa perasaan kita tengok orang macam tu? Kalau itu kita sendiri, kalau aku berada kat situ macam mana? Kalau Allah tempat aku macam tu mana? Ni yang kita hikmah, kita belajar perkara ni. Kita hari ni hina orang sebab tuan-tuan nampak tu usaha ikhtiar dia, tu perbuatan dia, tu kehendak dia. Dia yang buat, dia. Tapi orang yang memandang Tuhan ni, dia nampak belas ihsan dia, tuan-tuan. Dia akan berdoa pada Allah. Dan tuan-tuan, dari segi zahirnya juga, itu lagi hakikat. Dari segi zahirnya juga, Allah sedang menguji iman kita. Adakah kita sombong dengan orang macam tu? Kita sombong nak tengok orang pula lelaki maksiat dan sebagainya kan. Orang yang pandang sombong sebab dia tak kenal Tuhan. Tapi orang yang kenal Allah ni tuan-tuan, dia tak akan sombong. Bahkan dia akan rasa belas ihsan, kesiannya kalau aku berada kat situ macam mana. Tuan-tuan nak. Kemudian dia akan syukur, ya Allah aku syukur sebab aku tak duduk situ, aku duduk sini. Engkau selamatkan aku dengan rahmat-Mu ya Allah. Aku ni siapa? Tak ada siapa-siapa aku ni ya Allah. Dia akan meniti air mata tengok gitu. Selamat dia, Allah selamatkan dia. Dia tengok orang gitu, dia akan doakan. Mudah-mudahan doa, sebab doa tadi tuan-tuan, kita tak tahu kan. Doa ni mungkin kita kena selalu sebut mungkin. Saya pun selalu sebut gitu tuan-tuan. Bila saya doa ke orang, saya kata ya Allah mungkin doa ini adalah sebagai di antara qada keadaan kau yang menjadikan doa ni sebagai pengubah orang tu. Kita tak tahu. Maka kita terus berdoa untuk dia dapat pahala. Dan kalau baik doa kita ni memang untuk mengubah dia, Allah akan ubahkan dia. Kalau tidak, sudah mendapat pahala kepada kita dan sudah menjadikan kita hamba yang terus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya juga nak sebut dengan tuan-tuan doa ni sedikit tuan-tuan ya. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok orang baik-baik nah, tuan-tuan saya nak sebut ni secara syariat lah tuan-tuan ya. Kalau kita tengok orang baik-baik kan, tuan-tuan tengok orang yang ustaz-ustaz kita ke mengajar ke, imam-imam kita ke kan. Orang-orang baik-baik ni, sedekah-sedekah ni tuan-tuan nak. Ataupun orang-orang yang tidak baik sekalipun, tuan-tuan nak, mungkin jiran-jiran kita nak, yalah, maknanya kita tengok mungkin tak datang surau dan sebagainya kan tuan-tuan. Tuan-tuan rajin berdoa. Ni rahsia, bukan rahsia lah. Ini ilham lah, ilham ya Allah bagilah tuan-tuan ya. Kita nampak hebatnya orang kata pahala doa ni tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan. Mana selalunya kita tengok orang buat baik kan, kita tengok jelah. Kita kata oh bagusnya orang ni buat baik. Sekadar tu. Mulai hari ni saya nak tuan-tuan, saya nak ajar tuan-tuan, nampak orang baik tuan-tuan doa. Doa apa? Ya Allah jadikan dia terus baik. Doakan kebaikan orang biar berkekalan. Nah, saya nak ajar yang tu mulai malam ni. Tengok imam kan, bagi imam Ustaz Syakir jadi imam kan, ya Allah istiqamahkan Ustaz Syakir supaya dia terus jadi imam, pemudahkan urusan dia. Sebelum ni kita tengok orang, tak apalah dia ustaz dan sebagainya. Tengok ustaz mengajar, ya Allah beri ilmu kepada ustaz, beri hidayah kepada ustaz. Sentiasa doa kebaikan untuk orang yang sedang baik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mungkin juga doa-doa kita ini di antara takdir-takdir Allah yang terus mengistiqamahkan orang tersebut. Jadi tuan-tuan, orang ini akan terus jadi baik berkat doa kita, pahala dia mengalir pada tuan-tuan tak? Kalau betul doa itu dan takdir Tuhan. Jadi tak tuan-tuan? Berapa banyak orang-orang baik tuan-tuan doa. Sebab tu tuan-tuan saya sebenarnya ilham ni datang kat saya bila mana tuan-tuan? Bila kalau tuan-tuan Haji Mukri, ada Haji Mukri tuan-tuan. Ada tak Haji Mukri? Tak ada lah. Saya Haji Mukri sebenarnya. Ada orang kena. Haji Mukri ni tuan-tuan, kenal tak Haji Mukri? Yang surau Al-Barakah tu, Haji Mukri. Haji Mukri nah. Haji Mukri ni orang pertama saya jumpa ni, saya cerita ni sebab saya sayang kat dia tuan-tuan ni. Haji Mukri ni orang pertama saya jumpa dekat Masjid ni, dekat Taman Mawar ni. Orang pertama tegur saya tuan-tuan ni. Saya sampai dekat surau Al-Barakah tu, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Datang dari mana? Tuan-tuan, dia lah orang pertama yang menyambut saya tuan-tuan. Saya ingat dia dan muka dia pun sama dengan muka kawan saya kat Mesir tu. Saya kata Haji ni muka dia macam kawan saya kat Mesir. Jadi ingat muka dia tu, ingat kawan saya satu bilik kat Mesir tu. Ishbil Islami. Sekarang dia pegawai Islam lah. Jawab kan. Muka dia sama. Jadi tuan-tuan, Haji Mukri ni dia diuji oleh Allah dengan kanser tuan-tuan tak? Dia kanser tahap 2 lah.
Jadi baru-baru ni lagilah keadaan dia tu agak merisaukan saya, tuan-tuan. Tapi Haji Mukri ni saya antara orang yang saya agak bukanlah, maknanya saya respect dan saya agak apa kata, bukan dengki lah, maknanya saya orang kata takjub. Takjub dengan dia. Sebab dia ni tuan-tuan baca Quran ni Allah sesuai nama dia Mukri. Tuan kenal lah kan dekat surah Barakah tu. Orang balik dia baca Quran je. Saya kalau pergi surau tengok dia baca Quran ni, saya puji dia saja ni, ada tak ada kan. Jadi saya puji dia tuan-tuan ni, saya agak respect dengan iman dia. Dari segi kebajikan surau, dia dalam keadaan balik kerja tak sempat pun pakai baju kerja, sembahyang juga, jaga jemaah. Quran ni memang dia memang hidup di Quran je, sesuai dengan nama dia Haji Mukri tuan-tuan ya. Dan dia rajin tolong orang. Saya respect lah dengan amal ibadat dia, kerajinan dia, kebagusan dia tuan-tuan ya. Tapi bila diuji dengan kanser tu, tahap 2 baru ni dia kata kemo dan sebagainya tuan-tuan. Saya orang macam tu Allah nak angkat martabat, dia tak ada dosa insya-Allah tuan-tuan. Baru ni hari apa tak ingat lah tuan-tuan. Dia jatuh muntah. Pukul 4 pagi dia datang surau dah dan terus masuk ke HSA lah kan tuan-tuan. Kami main hajat malam tu. Jadi tuan-tuan saya terlintas ilham ni tuan-tuan ni. Mana kata tuan-tuan, kita kadang-kadang kita lah doa kalau dah hajat dan sebagainya, kita tak kisah tuan-tuan. Kita doa ni sebab orang baik macam tu tuan-tuan, kita doa supaya dia sembuh. Ya Allah sembuhkan dia, sebab dia banyak buat baik pada agama ni. Dia banyak tolong surau, biro kebajikan kadang-kadang tuan-tuan yang orang duk hantar apa yang surah Barakah punya KKRT tu kan, KRB tu yang kaunter rezeki tu, dia hantar sampai Pasir Putih. Dia banyak kebaikan kepada agama ni tuan-tuan. Dia sanggup buat kerja seorang-seorang gitu tuan-tuan ya. Walaupun dia sakit macam tu pun tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, saya fikir kalau orang macam ni saya tak doa panjang umur, maknanya kebaikan itu macam mana untuk kita teruskan. Maknanya ialah siapa nak ganti dan sebagainya. Dan saya fikir kalau doa ni, saya ni penguat kepada Haji Mukri ni untuk dia terus jadi baik, alangkah banyaknya pahala yang mengalir kat saya, ilham dalam hati saya tu. Dengar tak? Maka lepas tu saya terlintas. Mulai hari ni aku kena doa semua orang yang buat baik, aku kena doa mereka jadi baik. Mungkin sebab doa-doa tuan-tuan ni mereka terus mayang, mereka terus buat baik, mereka terus istiqamah dan minta mereka sihat. Mungkin sebab doa tuan-tuan ni Allah sihatkan mereka tuan-tuan. Mereka terus buat kebaikan kepada agama. Pahala mereka buat pada agama tu memang akan mengalir kepada tuan-tuan sebab berkat usaha doa kita tuan-tuan. Kita nak buat apa pada orang baik ni? Kita nak tolong apa? Tolong dengan doa lah. Gitu tuan-tuan ni. Jadi saya nak sebut dengan tuan-tuan mulai hari ni, tengok orang baik, berdoa untuk kebaikan mereka terus menjadi baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, bila mana kita doa kebaikan untuk orang lain, mudah-mudahan malaikat yang mengaminkan doa kita bila kita doa kepada orang yang dia tak tahu kan. Kita tahu hadis tu kan? Hadis tu maknanya Nabi kata siapa yang berdoa untuk sahabat dia dalam keadaan dia tak tahu doa itu, maka ada malaikat yang akan mengaminkan 3 kali untuk tuan-tuan. Walaka bimithli. Tuan-tuan, doakan kebaikan untuk orang lain. Pertama, selama mana dia terus buat baik, itulah saham akhirat tuan-tuan. Tuan masuk kubur dah ni. Tuan-tuan mati dah ni. Imam Ustaz Syakir turun jadi imam berkat doa tuan-tuan. Allah tahan dia, Allah jaga iman dia tuan-tuan. Tuan-tuan, doa ni, adakah doa ini memang tak ada faedah langsung? Tak. Doa ni adakah maknanya doa ni memang ada penyebab tak kepada kebaikan seseorang? Memang ada kebaikan untuk penyebab seseorang. Sebab tu Nabi ajar kita doa supaya Allahumma ya muqallibal qulub, tuan-tuan tak? Supaya tetapkan hati. Nabi ajar kita macam-macam doa. Sebab Nabi tahu doa ini antara sebab-sebab besar orang jadi baik. Gitu tuan-tuan ya. Esok kita mati, banyak-banyak kita doa orang-orang yang menjadi baik ni, berkat doa kita sepanjang kita hidup, Allah jadikan dia baik berkat doa kita mati esok pun mengalir. Tuan-tuan kita. Jadi lepas ni tengok orang baik-baik doa je supaya apa yang mereka buat dapat pada kita. Sebab kita usaha kita adalah mendoakan mereka. Mungkin perkara ni kita tak nampak selama hari ni. Kita tak perasan baiknya doa ni, tuan-tuan ya. Yang kedua, tuan-tuan, orang ahli maksiat doa supaya dia bertaubat. Tuan-tuan, betapa besarnya pahala orang yang dalam keadaan dosa banyak ni, dia bertaubat. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, tuan-tuan ya, orang yang dalam keadaan buat taat banyak, kemudian dia rasa diri dia sombong, dia rasa dia banyak amal, orang ni lebih Allah benci daripada ahli maksiat yang dalam keadaan dia banyak maksiat, dia bertaubat, dia rasa hina, dia rasa tak layak, dia menangis, ya Allah aku ni banyak dosa, dia balik pada Allah ni dalam keadaan dia rasa betul-betul meminta ampun, lebih Allah kasih daripada orang ahli taat 20 tahun 30 tahun tapi sombong. Maka ahli maksiat yang taubat ni tuan-tuan, macam mana doa kita lah tuan-tuan? Siapa yang nak jadikan mereka ingat pada Allah kalau bukan doa-doa kita yang sentiasa merahmati mereka? Tuan-tuan tengok ahli maksiat doa supaya mereka bertaubat. Tuan-tuan, kalau berkat doa tuan-tuan ni Allah terima dalam takdir dia, bertaubat dia kepada Allah, tuan-tuan, besar tak pahala tu tuan-tuan. Kita kadang loket nak doa ni, kita tak kisah nak doa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, lepas ni kita
doa kebaikan kepada orang berterusan. Tengok ahli maksiat sebanyak mana pun doa supaya mereka ni kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Mungkin asbab doa tuan-tuan ni, berapa banyak ahli-ahli maksiat balik pada Allah, pahala dia untuk tuan-tuan kita, tuan-tuan ya. Jadi saya nak balik kepada hikmah tadi sebenarnya, tuan-tuan nak. Mana kata hikmah dia bila kita pandang Allah ni, kita syukur sebab Allah pilih kita, Allah pilih kita, Allah permudahkan kita nah. Dan bila kita tengok ahli maksiat, kita kasihan sebab di situ Allah menentukan keadaan-keadaan dia, kita syukur kita berada kat sini. Tapi sebagai hamba, doa. Mungkin doa kita juga termasuk dalam takdir-takdir Allah yang kita tak tahu. Sebab tu tuan, bila kita tak tahu keadaan kita, kita kena buat, kena usaha. Tuan-tuan, yang terakhir lah, sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ni, yang last sekali tuan-tuan, habislah perkara tu. Maknanya, yang terakhir tuan-tuan, kita sebagai hamba ni ingat tuan-tuan ya, yang itu adalah ilmu, pegangan kita, kepahaman kita, pegang dalam kuat-kuat, pegang dalam tuan-tuan ya. Yang terakhir, kita sebagai hamba kepada Allah ni ingat, kenapa Allah buat kita kat dunia? Ni balik kepada syariat. Tidaklah aku menjadikan kamu jin dan manusia melainkan untuk beramal ibadah kepada Allah. Ingat balik perkara tu. Kita qada qadar jangan fikir, tuan-tuan. Allah tak jadikan qada qadar untuk kita fikir termenung sampai kita digila, tak betul tak? Apa yang Allah suruh hidup kat dunia? Suruh beramal. Allah suruh fikir qada qadar ke? Tak. Qada qadar ni sekadar kita faham, ilmu kita, keyakinan kita, itulah keadaan Allah. Kemudian keadaan kita Allah buat sebagai laluan untuk ke syurga dia, untuk dapat redha dia. So kita fokus pada perkara tersebut tuan-tuan ya. Jadi yang terakhir ni maknanya kita sebagai hamba ingat matlamat itu, dan kita mesti ada usaha mujahadah untuk kita terus buat baik. Bila kita dapat buat baik, bersyukur kepada Allah sebab Allah tolong kita buat baik, qada qadar dia. Dan bila kita terjatuh, ingatlah dalam keadaan terjatuh tu ada hikmah kenapa Allah jatuhkan kita, kenapa kita masih buat maksiat, ada benda yang Allah nak ajar kepada kita untuk kita baiki kelemahan-kelemahan kita. Jangan kata ni qada qadar Allah, tentu aku maksiat. Jangan zindik, itu syaitan, itu menyebabkan kita dalam kemurkaan Allah, nak masuk neraka, tak nak lah. Jadi kita pandang apa? Hikmah. Kenapa Allah masih biarkan aku dalam maksiat? Mungkin kerana aku kurang berdoa, mungkin kerana aku ni jahat mata, mungkin aku ni ada buat dosa pada orang. Jadi kita pandang. Sebenarnya memang gitu. Sebenarnya tak ada perkara buruk yang Allah buat apa sekalipun, ada hikmah yang Allah nak ajar kepada kita setiap perbuatan-perbuatan ni. Sama ada baik adalah untuk kebaikan kita, yang buruk tu ujian untuk kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar sesuatu perkara untuk diri kita. Tuan-tuan sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu tuan-tuan ya. Bila kita jatuh, istighfar, minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Sekadar tuan-tuan ni, kalau tuan-tuan ada persoalan lagi, kita tanya pada masa-masa akan datang. Tuan-tuan ya. Saya rasa cukuplah dulu nah. Saya rasa perbahasan saya tentang qada qadar Allah Subhanahu Wa Taala tu gitulah tuan-tuan ya. Tentang doa tu mula kita amalkan insya-Allah tuan-tuan ya. Sangat-sangat baik untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Bahkan kita katakan doa itu bukan sebagai saham orang yang melakukan kebaikan untuk kita. Bahkan doa itu untuk kebaikan kita juga. Bila kita doa orang terus untuk kekal kebaikan, kita juga akan sentiasa dalam kebaikan insya-Allah bila malaikat juga mengaminkan doa kita tuan-tuan kita nah. Jadi semakin kita hidup kat dunia ni, semakin banyak pahala kita insya-Allah. Segala yang baik semua datang daripada Allah nah. Jadi saya mohon maaf kekurangan dan saya panjangkan kuliah kerana itu semua daripada kelemahan diri saya sebagai hamba dan sebagainya tuan-tuan ya. Nanti ada satu lagi perkaranya nanti dalam kuliah akan datang tuan-tuan ya. Peringatkan saya nah, untuk saya sebut, tak apalah saya tulis note sikit. Ada satu perkara yang pak terlintas tadi. Bila terlintas kena sampai ya. Sebab ni kerja Allah belaka tuan-tuan ya. Dia ustaz-ustaz ni dia menyampaikan dengan ilham. Apa yang Allah tap dalam hati dia, tu yang dia akan sebut. Dan ilham-ilham ni bila baik tak ditolak. Kalau tolak dosa pula kita rasa bersalah pula dengan Allah sebab kita mengabaikan ilham yang baik yang datang daripada Allah. InsyaAllah pada kuliah akan datang saya akan jernihkan satu lagi perkara tu untuk kita lebih jelas. Sebab tu saya kata bila kita memahami tauhid ni dia banyak hikmah, terlalu banyak. Saya sebutkan tuan-tuan apa yang terlintas-terlintas je. Tapi sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan yang kita perolehi sebenarnya. Bukan keburukan, tak ada keburukan sebenarnya. Keburukan itu hanya orang yang jahat je, orang yang memang tak nak cari Allah. Tapi orang cari Allah ni, dia tengok apa yang Allah buat ni sebenarnya terlalu banyak dia belajar, terlalu banyak dia mengenal kepada Allah, terlalu banyak dia semakin dekat kepada Allah sebenarnya, semakin banyak dia semakin menghina diri, semakin dia mendapat kasih sayang. Sebenarnya itulah kebaikannya sebenarnya tuan-tuan insya-Allah. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.